Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman bin Muhammad Idrus daripada grup pasangan ke-6 dan saya perkenalkan saya punya ahli grup iaitu saya Muhammad Firdaus dari Islam 6 Muda dan host BGP. Seterusnya saya Nurul Azim binti Rosman, pasangan kumpulan 11 dan juga pasangan saya Siti Nurul Aisyah binti Muhammad Tarmizi, pasangan Azlin. Okey, ini adalah yang mana kita orang punya website ataupun ini adalah tugasan kumpulan kami iaitu satu website yang dibina yang objektifnya adalah untuk memperkenalkan program sarjana muda teknologi kimpalan. Jadi di sini adalah program baru di kampus UTHM Parit Raja ataupun Universiti Tun Hussein On Parit Raja. So boleh tinjau kita punya untuk website di home ataupun di komponen laman utama web. Okey, sekarang boleh tinjau komponen-komponen utama di dalam kita orang punya website. Iaitu yang pertama adalah home, yang kedua info utama yang kami letakkan, yang ketiga dalam info tambahan kita ada letakkan iaitu mod penawaran dan tempoh pengajian, struktur kurikulum dan kaedah penyampaian, seterusnya akreditasi MQA, lagi media. Dalam media kita ada gambar aktiviti iaitu apa aktiviti yang program sarjana muda teknologi kimpalan ni. Yang kedua video dan infografik iaitu untuk promosi program ini. Dan yang ketiga laman web UTHM sendiri. Dan yang keempat adalah kredit ataupun penghargaan hasil pencipta daripada website ini. Yang telah kami bina ni adalah berkonsepkan laman web blog ataupun jenis blogger, iaitu secara umumnya ia digunakan untuk kita mencatat sebuah diary dalam ataupun di atas talian yang mungkin dia termasuk dalam forum perbincangan. Okey, dengan perkembangan teknologi yang terkini dan keperluan penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat dengan cepat, pada era ini ramai blogger juga menggunakan blog untuk seperti editor akhbar untuk meluahkan idea dan pengetahuan dari segi politik, teknologi, agama, kekeluargaan, masakan dan lain lagi. Okey, ada setengah laman web blog juga dia membayar blogger mereka untuk subjek tertentu. Jadi fungsi blog ni juga kita mempromosikan program sarjana muda teknologi kimpalan, iaitu program baru di UTHM Parit Raja. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas saya iaitu Muhammad Firdaus untuk lebih lanjut. terima kasih. Sekarang kita akan pergi info utama. Jadi dapat kita lihat di info utama ini yang terbahagi pada 4 bahagian iaitu peminalan, objektif, hasil pengajaran dan syarat kemasukan. Jadi ini merupakan antara ciri-ciri utama ataupun main point yang terdapat di dalam blog ini. Jadi kita pergi kepada penggunaan program sarjana muda teknologi kimpalan. Jadi di sini kami menerangkan mengenai penubuhan bagaimana FPTB iaitu Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional dan Teknologi Pendidikan UTHM
dia menubuhkan ijazah teknologi berkenaan. Okay, di sini kita lihat gambar dan bawah ini merupakan keratan akhbar ataupun daripada pertanggapan di blog-blog yang terdapat yang bercerita mengenai FTV TSM. Kedua ialah objektif. Okay, jadi di sini kami menerangkan sedikit mengenai objektif pendidikan projek atau dalam bahasa Inggerisnya PEO, Program Educational Objective. Di sini kami menerangkan mengenai objektif-objektif apabila pelajar tersebut memasuki dalam bidang ujian teknologi kebijakan kepada. Di samping kami terdapat 3 objektif yang kami temui dalam jasa teknologi kejuruteraan kipalan. Jadi apabila mereka punya objektif pendidikan, kita akan tahu apakah yang kita akan dapat apabila kita memasuki program ijazah berkenaan. Dan seterusnya adalah hasil pengajaran. Ini di sini adalah hasil pengajaran. Apabila satu objektif itu telah disediakan, jadi mesti ada dia punya hasil dia. Jadi hasil pembelajaran program ataupun dalam bahasa Inggerisnya program dari outcome untuk di sini ada kami menerangkan sebanyak 9 yang 9 ilmu yang terdapat yang berkenaan dengan ijazah teknologi kipalan. Jadi kamu boleh baca satu-satu apa yang kamu akan dapat, pelajar-pelajar yang akan dapat apabila mereka memasuki program berkenaan. Dan akhir sekali syarat pemasukan ke dalam ijazah berkenaan, ijazah teknologi kejuruteraan. Okey. DKM, DBM dan DLKM. Ini merupakan dia punya syarat-syarat khas ataupun yang perlu dipatuhi oleh mereka untuk memasuki kebijakan. Jadi apabila pelajar-pelajar yang berminat untuk memasuki dalam bidang atau mengerjakan pelajaran dalam bidang teknologi kipalan ini, mereka harus membaca syarat kemasukan tersebut agar mereka dapat masuk ke dalam TSM dalam bidang yang mereka minati dan sekaligus berjaya untuk berjaya memasuki TSM dan menjadi salah seorang pelajar kipalan. Okey, seterusnya kita beralih pada info tambahan. Okey, kita beralih kepada info tambahan pula. Dalam info tambahan ni ada 2 maklumat yang penting dalamnya. Yang pertama, mod penawaran dan tempoh pengajian, manakala yang kedua adalah struktur kurikulum dan kaedah penyampaian. So untuk maklumat yang pertama iaitu mod penawaran dan tempoh pengajian, dekat sini kita orang pertengahkan konsep sederhana saja tapi mudah difahami. Dekat sini dapat tengok kita orang ada letakkan gambar-gambar yang berkaitan dengan kimpalan supaya ianya nampak lebih menarik dan tidak terlalu kosong dekat halaman itu. Maklumat yang ada di situ dalam mod penawaran bagi program ini adalah sepenuh masa dan tempoh pengajian bagi program ini adalah 3 tahun setengah termasuk latihan industri. So ianya akan memudahkan lagi dah untuk sesiapa yang nak meneruskan program pengajian ini. Untuk info tambahan yang kedua iaitu struktur kurikulum dan kaedah penyampaian. Dekat sini kita letakkan satu artikel. Tujuan kami letakkan artikel di sini untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam untuk mereka tahu apa sebenarnya struktur kurikulum, dari mana ianya hadir. Untuk
susu kurikulum dekat sini. Kita orang pertengahkan 2 tahun setengah di universiti dan 1 tahun di industri, dan UTHM juga menjalankan work-based learning untuk program teknologi simpanan ini. So, untuk seterusnya saya serahkan kepada rakan setugas saya untuk akreditasi MQA. Okey, untuk bahagian akreditasi MQA, di sini saya lampirkan salinan, iaitu surat pengakuan akreditasi MQA bagi program teknologi simpanan. Okey, di sini adalah pengakuan akreditasi sementara bagi program sarjana muda teknologi dengan kepujian. So, saya nak saya nak korang tahu apa itu kepentingan akreditasi MQA. Okey, yang pertama, kepentingannya adalah untuk bertujuan pembaharuan kelulusan pengendalian program. Yang kedua, pengiktirafan perkhidmatan awam. Yang ketiga, dijamin kualiti program pengajian tersebut. Okey, di sini telah dilampirkan akreditasi sementara. Okey, apa kepentingan akreditasi sementara ini? Okey, yang pertama, kau boleh lihat untuk memastikan sama ada sesuatu program itu telah menepati keperluan kualiti minimum sebelum dianugerahkan akreditasi penuh. Yang kedua, untuk melayakkan sesuatu program mendapat kelulusan pengendalian program dari JPT ataupun Jabatan Pendidikan Tinggi sebelum boleh ditawarkan kepada pelajar. Yang ketiga adalah tajaan pendidikan. Okey, apa faedah akreditasi kepada pelajar ni? Okey, yang pertama adalah ia sebagai pengiktirafan oleh JPA ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam bagi tujuan pelantikan pertama sektor awam. Yang kedua, pengiktirafan oleh badan profesional bagi tujuan amalan profesional. Yang ketiga, pembiayaan pengajian oleh badan-badan penaja seperti PTPTN dan MARA dan sebagainya. Yang keempat, melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Yang kelima, memudahkan pemindahan kredit. Dan yang terakhir, pengeluaran KWSP atau Perkeso. Okey, jadi di sini adalah lampiran ataupun surat yang menyatakan perakuan akreditasi sementara bagi program sarjana muda teknologi simpanan sebelum ia mendapat akreditasi penuh. Jadi saya serahkan kepada rakan setugas saya yang lain untuk menyampaikan di bahagian media. Okey, seperti yang anda lihat, dekat gambar aktiviti ni terdapat pelbagai aktiviti yang telah disediakan untuk kos ini. Ada program Jeraya Wara M-Tone yang dihadiri oleh Naib Chancellor. Para pelajar akan menunjukkan produk yang telah dihasilkan oleh mereka. Diorang juga menunjukkan teknik ataupun cara bagaimana sesuatu produk tu dihasilkan. Jadi dengan mudahnya serba sedikit pengunjung dapat tahu bagaimana produk-produk daripada Kimpalan ni dihasilkan. Okey, seterusnya pada bahagian lawatan industri, di mana kesemua program telah membuat lawatan ke industri
bagi mereka merasai suasana di mana situasi industri pekerjaan itu sendiri. So mereka ni akan rasai pengalaman bekerja di industri dengan cara membuat lawatan di industri. Okey, seterusnya kita beralih kepada video. Bagi video yang pertama, ianya merupakan hasil kerja kumpulan saya, iaitu saya sendiri dan juga pasangan saya, Siti Nurul Aisyah. Dari pembuatan video ini, kami gunakan konsep simple but compact kerana kami merasakan apabila terlalu banyak maklumat yang ditujukan itu akan membuatkan penonton tidak fokus untuk melihat, untuk tengok maklumat yang mereka inginkan. Jadi untuk isi-isi kandungan yang ada di dalam video kami adalah seperti struktur program, syarat kelayakan, prospek kerjaya dan juga poster yang kami buat. Dekat sini, okey, untuk struktur program, kami menjelaskan lebih lanjut mengenai tempoh pengajian, mod pengajian dan juga jumlah kredit mereka. Bagi syarat kelayakan, kami perincikan kepada lulusan DKM ataupun DLKM dan juga lulusan DVM. So mereka akan tahulah sama ada mereka ini layak atau tidak untuk menyertai program ini. Manakala bagi prospek kerjaya, kami paparkan kerjaya yang mereka akan perolehi apabila mereka habis belajar program ini. Yang terusnya adalah poster. Dalam poster ini kami ringkaskan atau perincikan lagi untuk pelajar-pelajar yang ingin masuki program ini untuk mereka lebih mudah memahaminya. Dan seterusnya adalah kami ada sertakan video pengalaman yang mereka akan perolehi apabila mereka melanjutkan pengajian dalam program ini. So dekat sini mereka akan dapat tahu program-program atau skill-skill yang mereka akan dapat dan mereka akan menjadi pengimpal yang berjaya. Jadi itu sahaja daripada video daripada kami. Terusnya video daripada Muhammad Nur Akmal. Okey, ini adalah video hasil daripada kumpulan saya, iaitu daripada grup kumpulan ke-6, iaitu saya dan Muhammad Firdaus. Okay, boleh play. Jadi saya menggunakan konsep untuk video ni ialah pack, iaitu mudah dan ringkas untuk maklumat dia. Okay, saya gunakan iaitu macam tertingkap ataupun tirai pada pembukaan untuk nampakkan lebih menarik. Dan di sini saya sertakan juga signboard ataupun keperluan kimpalan ataupun untuk carrier dia. Okay, di sini adalah program ataupun konten yang saya akan tunjukkan. Okay, yang pertama adalah kita masukkan untuk program aim ataupun tujuan program ini dibangunkan untuk sarjana muda teknologi kimpalan. So, di sini saya telah sertakan apa itu program aim untuk teknologi kimpalan. So, yang kedua pula adalah entry requirement ataupun syarat kelayakan untuk program sarjana muda teknologi kimpalan di kampus Parit Raja, di kampus UTHM Parit Raja. Okay, di sini boleh baca beberapa ada punya syarat kelayakan untuk masuk ke program ini. Kita beralih pula yang ketiga, iaitu program info. Jadi program info ni saya masukkan beberapa information seperti credit hours
mood study ataupun dan tempoh pengajian. So yang tiga ni adalah kita punya informasi tambahan. Okey, yang keempat adalah extra information. So extra information ni adalah explanation yang saya lebihkan kepada syarat kelayakan seperti 2.5 years di universiti dan 1 tahun di industri. So itu totalnya adalah 3 tahun setengah. So begitulah explanation tambahan. So ini adalah career prospect yang mana saya telah masukkan career-careernya. So di sini boleh nampak jenis-jenis career yang kita boleh jadi bila sertai program teknologi kimpalan sarjana muda teknologi kimpalan ini. Dan yang terakhir adalah contact us. So di sini saya telah menambah input ataupun maklumat seperti nombor telefon, Facebook, laman web, email, kod QR dan peta untuk pengunjung dapat tahu di mana ataupun dengan siapa kita perlu kontak. Okey, itu saja untuk pencerahan saya untuk daripada video ni. Dan sekarang saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Fidaus untuk membuka infografik. Okey, sekarang tengok infografik yang di sebelah kiri yang berwarna oranye. Jadi ini adalah infografik daripada guna kami, iaitu Bachelor Degree of Technology in Welding. Jadi kami konsep dia iaitu padat dan mudah difahami. Okay, jadi dalam infografik ini kami sediakan iaitu program prospect, information, document dan macam lagi. Jadi daripada infografik ini, apabila pelajar-pelajar yang ingin sambung pelajarannya mungkin arah yang lebih tinggi, mereka akan lebih faham dan akan lebih berminat untuk sambung belajar. Di sini kita juga sediakan mengenai nombor telefonnya, dia punya laman web serta Facebook. Jadi rekaan yang kami gunakan iaitu untuk menyediakan infografik ini adalah menggunakan PowerPoint. Okay. Jadi kami menggunakan kami punya kemahiran untuk membuat infografik ini. Okey, seterusnya Infografik kumpulan saya, kita orang menggunakan konsep simple dan lebih banyak emoticon yang digunakan. Seperti yang anda lihat dekat poster saya terdapat 3 bahagian. Ada struktur program, ada syarat kelayakan dan ada prospek kerjaya. Dalam struktur program ni, saya lebih banyak menggunakan emoticon yang besar untuk lebih mudah dibaca dan untuk menarik perhatian. Lepas tu dekat bahagian syarat kelayakan, ada 2 kategori, lepasan DKM dengan lepasan DVM. Yang ni saya tulis menggunakan huruf besar supaya tajuk tu lebih dapat dilihat. Dan di sebelah kanan ada barcode. Barcode tu akan terus pergi ke laman web FPTV untuk lebih tahu tentang kos tersebut. Dekat bahagian prospek kerjaya tu, okey. Lepas tu
Dekat laman web ni ada kategori UTHM. Bila tekan kategori UTHM tu, nanti akan direct terus pergi ke laman web portal rasmi UTHM, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dekat laman web tersebut ada tentang news, tentang announcement, info-info terbaru berkenaan dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dekat bawah tu, boleh turun bawah tak? Dekat bawah, tu ada paparan berkenaan dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, lepas UTHM, ada kredit atau penghargaan. Ada our lecturer dengan team members. Dekat our lecturer tu ada penghargaan untuk Dr. Nur Syamimi binti Muhammad Razali. Beliau merupakan pensyarah yang mengajar teknologi maklumat dalam pendidikan. Beliau yang mengajar kami subjek ini dan membuat dan membantu dalam membuat website ini. Terdapat di bawah tu terdapat falsafah Dr. Syamimi. So nanti boleh baca. Nampak tak? Okay, lepas tu ada team members. Ni adalah ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nurul Azlin, diikuti dengan Muhammad Nur Akmal, Muhammad Firdaus dan akhir sekali Siti Nur Aisyah, saya. Dekat sini ada gambar matrik kita orang dan ada falsafah masing-masing. Falsafah yang dipegang oleh kami. So, itu sahaja daripada website ini. Okey, dengan berakhirnya pencerahan daripada Siti Nurul Aisyah, maka berakhirlah kita punya presentation untuk tugasan kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan setugas saya. Okey, tak lupa juga segala penghargaan kepada Dr. Nur Syamimi binti Muhammad Razali, iaitu our lecturer yang mengajar teknologi maklumat dalam pendidikan ni di section 2. So, apa kekurangan itu daripada kami, yang terbaik itu daripada Allah sendiri. So, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.